Para penonton yang dimuliakan, saya akan terangkan bagaimana cara untuk kita membezakan fungsi-fungsi tanwin dan juga cara bacaan baris tanwin berdasarkan cara ia ditulis dalam Al-Quran. Tanwin ni tuan-tuan dan puan-puan, orang kita kenal daripada kecil, dia sebut dengan baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di depan. Tapi tak ramai yang tahu sebenarnya cara penulisan tanwin dalam Al-Quran Resam Osmani dia ada 3 cara yang berbeza. Semuanya tanwin, tapi cara penulisan dia ada 3 cara yang berbeza. Kenapa dia berbeza? Sebab dia nak menunjukkan hukum tajwid yang berbeza. Baik, saya tunjukkan. Ini cara penulisan tanwin yang pertama. Yang pertamanya adalah tanwin baris atas selari. Ini baris atas ya. Tanwin baris bawah selari. Dan yang ketiga tanwin baris depan 69. Dia bentuk macam bentuk 69. Ini nombor 1, cara tanwin ditulis dalam Al-Quran. Nombor 2, para penonton semua, tanwin ditulis begini. Tanwin baris atas tidak selari. Saya tengok kat sini kan ada beza cara dia ditulis. Ini tanwin baris bawah tidak selari. Satu panjang ke sini, satu panjang ke sini. Yang kat sini sama panjang, sini dia lari-lari sikit, tidak selari. Sementara tanwin baris depan dia bentuknya macam 99. Manakala nombor 3 pula, ada juga tanwin yang ditulis begini. Tanwin baris atas, satu barisnya ditukar dengan mim kecil. Tanwin baris bawah, satu barisnya ditukar dengan mim kecil. Dan tanwin baris depan, satu mimnya ditukar dengan mim kecil. So, apa beza antara ketiga-tiga tanwin ini? Semuanya tanwin, tapi ada beza dari sudut penggunaan. Ia sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan nak bagi tahu kita hukum tajwidnya berbeza. Kata ulama, untuk tanwin baris selari sebegini, kalau kita jumpa dalam Al-Quran, cara bacaannya adalah cara bacaan izhar. Izhar ya. Sementara kalau yang tak selari ni pula, kata ulama, cara bacaannya ada 2. Sama ada hukum ikhfa ataupun hukum idgham. Ya. Ikhfa ataupun idgham. Manakala tanwin yang ada tanda mim kecil ini pula, ia merupakan tanda bacaan bagi hukum iqlab. Okay, jom kita tengok Al-Quran. Betul ke Ustaz ada beza? Tengok dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Ini contoh tanwin yang ditulis 69 tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni 69. Ini contoh dia. Kalau kita jumpa macam ni dalam Al-Quran, cara bacaan dia apa? Izhar. Maksud izhar apa? Kita sebut secara jelas. Walahum azabun azim. Ini izhar. Cuba tengok dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Ni tanwin juga, tapi bentuk tulisan dia tu 99. Yang ni 99. So 99 ia menunjukkan sama ada bacaan ikhfa ataupun idgham. Dalam kes ini kita tahu dia merupakan idgham ma'al gunnah, iaitu tanwin baris depan bertemu huruf waw. Jadi kita akan baca risyawatu walahum. Ini contoh yang kedua. Ini pula tuan-tuan dan puan-puan contoh nombor 3. Ini tanwin sebenarnya ya, baris depan tapi digantikan selepasnya itu ada mim kecil. Sebenarnya kat sini tanwin yang dekat sini. So kita tahu kalau begini keadaannya, kita perlu baca dengan bacaan iqlab. Summum bukmun. Kalau bagi atas pula begini tuan-tuan dan puan-puan. Ini tanwin tidak selari. Ini dia tanwin bagi atas tidak selari. Bila tidak selari, kita tahulah ini cara bacaannya sama ada ikhfa ataupun idgham. Dalam kes sebegini ia merupakan ikhfa. Kita akan baca naron falamma ya. Kalau ini tanwin tak selari. Kalau tanwin selari pula, contoh dekat sini. Ini contoh bentuk penulisan tanwin baris atas selari. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan. Bila nampak selari, kita tahu cara bacaannya apa? Ia adalah hukumnya izhar. Minha ragadan haitsu
tabattuma. So tuan-tuan dan puan-puan, itulah bentuk penulisan tanwin dalam Al-Quran, dan kita perlu tahu untuk membezakannya. Kalau nampak yang selari, tahu itu hukumnya izhar. Kalau tak selari dengan 99, hukumnya ikhfa ataupun idgham. Kalau ada mim kecil macam ni, hukumnya adalah iklab. Sangat mudah sebenarnya untuk kita membaca Al-Quran apabila kita tahu fungsi-fungsi setiap tanda-tanda yang ada di dalam.